Matlamat kedua pakej bantuan permai ialah meneruskan usaha bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat berikutan pelaksanaan PKP, terutamanya golongan mudah terjejas dan pekerja yang bergantung kepada upah harian. Di bawah pakej Kita Prihatin yang diperkenalkan kosong akan dipercepatkan, iaitu mulai 21 hari bulan Januari. Sejumlah 11.1 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak 2.38 bilion ringgit. Bagi bantuan prihatin rakyat atau BPR pula, bayaran fasa pertama akan melibatkan lebih daripada 8 juta penerima. Golongan isi rumah berdapatan sehingga RM5,000 sebulan akan menerima RM300, dan bagi kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 sebulan pula, mereka akan menerima RM150. Di bawah Belanjawan 2021, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan kebajikan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berkuat kuasa mulai bulan Januari 2021. Bantuan kebajikan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion dan akan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. JKM juga akan segera melaksanakan program bakul makanan yang merangkumi barang makanan keperluan bernilai RM100 bagi setiap isi rumah yang layak dengan jumlah peruntukan sebanyak RM50 juta. Selain itu, bagi memastikan kebajikan kumpulan rentan terus terpelihara, kerajaan akan memperuntukkan RM25 juta di bawah program GLC Disaster Relief Network sebagai geran padanan bersama syarikat berkaitan kerajaan bagi inisiatif sosial. Ini termasuklah pemberian bantuan komuniti, termasuk masyarakat warga emas, gelandangan, OKU dan mangsa banjir. Sebagai tanda penghargaan pada usaha murni rakyat yang ingin bersama-sama menyalurkan sumbangan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan telah mengumumkan beberapa insentif dalam bentuk potongan cukai kepada penderma yang menyumbang wang tunai ataupun barangan serta membantu rakyat yang terkesan dengan wabak tersebut. Penyumbang tersebut layak mereka. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, saya ingin menekankan bahawa bantuan moratorium dan pengurangan bayaran balik pinjaman akan terus disediakan. Moratorium termasuk lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman akan ditawarkan oleh bank-bank seperti yang diumumkan sebelum ini. Bagi negeri-negeri yang dilanda banjir, 15 buah bank juga telah pun menawarkan moratorium bayaran balik pinjaman. Setakat ini lebih 1.3 juta peminjam telah memohon dan menerima bantuan pembayaran dengan kadar kelulusan sebanyak PKS. Dan ini membuktikan bahawa rakyat tidak perlu bimbang untuk menghubungi bank jika mereka memerlukan fleksibiliti pembayaran. Bagi peminjam yang menghadapi kesukaran berurusan dengan bank mereka, Bank Negara Malaysia serta Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit atau AKPK bersedia untuk membantu dan memberikan khidmat nasihat kepada anda melalui telefon ataupun secara dalam talian. Untuk makluman semua, kemudahan iSinar telah dibuka pada semua ahli KWSP yang terjejas
pendapatan akibat COVID-19 bermula 21 Disember yang lepas. Setakat 13 Januari, lebih 3 juta permohonan telah diluluskan dengan jumlah 24 bilion ringgit akan disalurkan pada tahun ini. Bagi menambah baik kemudahan iSinar, terutamanya bagi mereka yang menghadapi pelbagai cabaran akibat PKP serta bencana banjir, kerajaan telah dimaklumkan bahawa KWSP akan membuat pembayaran pendahuluan sehingga RM1,000 bagi permohonan kemudahan iSinar kategori 2. Proses pembayaran pendahuluan iSinar kategori 2 juga dipermudahkan kerana ahli hanya perlu mengisytiharkan secara kendiri bahawa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menghantar dokumen sokongan secara dalam talian. Kerajaan juga telah meminta KWSP memudahkan proses pembayaran pendahuluan ini yang akan dibuat mulai 26 Januari dan maklumat lanjut akan diumumkan oleh KWSP dalam masa terdekat. Kerajaan juga telah melihat bahawa pelbagai insentif dan pelepasan cukai telah berjaya merangsang ekonomi di dalam beberapa sektor. Dan selaras dengan keperluan norma baru yang banyak bergantung pada penggunaan alat digital, suka saya berkongsi bahawa pelepasan cukai khas hingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet yang telah berakhir pada 31 Disember 2020 akan dilanjutkan setahun lagi sehingga 31 Disember 2021. Industri telekomunikasi bersedia untuk memberikan bantuan dalam tempoh PKP ini dan pemberian data 1 gigabit secara percuma telah diberi pada orang ramai untuk melayari laman web termasuklah untuk tujuan pendidikan. Kemudahan yang bernilai RM500 juta ini telah bermula pada 1 Januari 2021 dan akan dilanjutkan sehingga April 2021. Selain itu, pakej langganan khas untuk pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dan STPM akan diperluaskan kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Pakej ini juga akan disediakan sehingga hujung April 2021. Dan kerajaan berharap kedua-dua usaha industri telekomunikasi tersebut akan dapat meringankan beban pengguna. Bagi merancakkan semula jualan kenderaan penumpang yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19 sebagai sebahagian daripada inisiatif pakej penjana, kerajaan telah mengumumkan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang jenis pemasangan tempatan dan import siap sehingga 31 Disember 2020. Kerajaan telah mengumumkan pelanjutan pengecualian ini sehingga 30 Jun 2021. Saya berharap langkah ini akan terus memacu momentum perkembangan sektor otomotif. Bagi peminjam PT-PTN pula yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir, mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PT-PTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021.